Baik, terima kasih Biza. Salam hormat dan salam sejahtera. Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob di Miri dicadangkan untuk dibina semula di tapak yang baharu. Menurut Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Dato' Ruzi Yunus, cadangan itu wujud berikutan masalah struktur bangunan sedia ada yang retak akibat daripada struktur tanah yang kurang elok di kawasan itu. Dato' Ruzi Yunus berkata pihak kerajaan amat memahami situasi itu dan beberapa langkah sementara diambil untuk membaik pulih ataupun membina baru bangunan sementara itu di tempat sedia ada. Tambah beliau, proses membina semula bangunan itu tidak mudah kerana perlu melalui prosedur yang ditetapkan selain memakan masa yang lama untuk disiapkan. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob di Miri. Sementara itu, ujarnya kompleks berkenaan juga menghadapi masalah ruang yang terhad untuk penghuninya yang kini hanya dapat memuatkan seramai 64 orang sahaja. Pada majlis tersebut, beliau mengumumkan sumbangan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri. Beliau juga turut menyampaikan 50 kotak pelitup separuh muka dan 100 botol pensanitasi tangan kepada pihak kompleks berkenaan. Lebih RM1 juta nilai pembangunan infrastruktur asas diperuntukkan bagi Kampung Kuap telah dilaksanakan tahun ini. Pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP Lokeh Chiang memberitahu pembangunan infrastruktur asas ini termasuk pembinaan jalan raya, jalan akses, perparitan dan lampu jalan untuk manfaat penduduk kampung. Lokeh Chiang berkata semua peruntukan projek ini disalurkan oleh pihak MPP, Ahli Parlimen dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mahu penduduk kampung tersebut untuk terus bekerjasama dalam usaha memudahkan pelaksanaan projek pembangunan tanpa mengira fahaman politik bagi faedah bersama. Beliau ditemui media selepas taklimat projek pembangunan dan lawatan projek ke Kampung Kuap dekat Batu 10, Jalan Kuching Serian. Beliau memaklumkan kerajaan mempunyai peruntukan mencukupi bagi pembangunan hasil daripada industri termasuk minyak dan gas, hidrogen dan metanol untuk diberi semula kepada rakyat dalam bentuk projek pembangunan. Lokeh Chiang menambah hasil daripada keuntungan industri-industri berkenaan juga akan membolehkan kerajaan Sarawak melaksanakan pelbagai program pembangunan ke arah negeri lebih maju. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu bersedia hadapi banjir dan akan menggunakan prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam pengurusan banjir, lebih-lebih lagi dalam tempoh berdepan COVID-19. Presiden Bahagian Bintulu Jack Aman Luat yang juga pengurusi JPBB Bintulu menjangkakan pada musim tengkujuh kemungkinan berlaku banjir di beberapa kawasan di bahagian Bintulu termasuk daerah Tatau dan Sebau. Tambah beliau lagi, SOP itu merangkumi pengurusan sebelum, semasa dan selepas operasi pemindahan penduduk yang terjejas akibat bencana itu. Untuk ke daerah Bintulu, kita ada 11 last year, and then we had another one today, iaitu Dewan Balai Raya Asyakirin, Kampung Asyakirin. Dan begitu juga untuk Tatau kita ada 11 dan Sebau ada 4. And then apart from that, through this meeting just now, we are requesting the pejabat daerah and kebajikan those APM to go to the ground to identify some of the pusat pemilihan pemilihan sementara lah. Ujarnya lagi, SOP itu juga menggariskan beberapa kaedah baru dalam penetapan dan pengendalian pusat pemindahan sementara bagi mangsa banjir yang sebelum ini tidak mengambil kira aspek penjarakan fizikal. Dengan adanya SOP ini, ia dijangka dapat meminimumkan risiko penularan wabak COVID-19 dalam kalangan penduduk terjejas banjir dan petugas pengurusan bencana. RTM Sarawak mengadakan program Johor Berambih NRTM Mukah bagi menyantuni pendengar serta penonton di lokasi dengan lebih dekat. Program itu memberi manfaat kepada masyarakat setempat selain dapat mengetengahkan kebudayaan, ekopelancongan serta keunikan yang terdapat di Sarawak.
Program yang bermula pada 17 November lepas dan berlangsung hingga 23 November itu diadakan di dua lokasi berbeza iaitu di Belawai dan akan berakhir di Mukah. Juh Berambih at RTM Mukah mempromosikan program terbitan RTM seperti Juh Bermukun, penampilan personaliti-personaliti RTM, Malam Ambang Tahun Baru 2021 dan Jiran Sekampung. Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak membuka kaunter perkhidmatan e-census kepada orang awam yang berminat untuk mendapatkan invitation code dan membuat pengisian e-census. Pengarahnya Dayang Rozana Abang Hassan dalam satu kenyataan media memberitahu kaunter itu mula dibuka hari ini hingga 21 Disember. Waktu operasi adalah dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang kecuali hari Sabtu, Ahad dan kelepasan Am. Pembukaan semula banci 2020 fasa pertama secara e-census adalah selaras dengan penyesuaian semula pelaksanaan banci penduduk dan perumahan Malaysia banci 2020. Berdasarkan respons yang diterima sehingga 17 November, 170,000 penduduk di negeri ini telah dibanci, iaitu 9.7% berbanding anggaran 2.8 juta penduduk. Justru dengan pelanjutan tempoh banci fasa pertama ini, orang ramai perlu mengambil peluang sebaiknya dengan menjadikan pengisian e-census sebagai pilihan utama dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing, sekaligus dapat meminimumkan banci secara bersemuka kelak. Orang awam juga dinasihatkan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha memerangi penularan wabak COVID-19. Di Kuching, seorang remaja lelaki penunggang motosikal maut selepas terlibat dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan Pustaka malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexander Nagacabu, dalam insiden pukul 7 malam itu, mangsa Fazrul Shah Abdul Khalid, 18 tahun, dalam perjalanan menuju ke Kampung Gita, merempuh sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang secara tiba-tiba membelok ke sebelah kanan. Rempuhan itu mengakibatkan mangsa cedera parah di kepala dan disahkan maut di tempat kejadian oleh pasukan perubatan. Pemandu dan penumpang pacuan 4 roda bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.